Nah, boleh? Tak ada salah. Okey tuan-tuan, so tanpa melengahkan masa kita akan masuk kepada sesi pembelajaran lah. Mungkin yang mana tuan-tuan ada combination, tuan-tuan nak combine dengan apa-apa teknik sekalipun, tuan-tuan boleh tuan combine, okey? Okey, so hari ni tapi fokus utama hari ni sebab kita masih fokus kepada magnet magneto, jadi kita akan ajar magnet magneto lah, kita akan tengok magnet magneto. Okey. So, saya tengok tuan-tuan sekali lagi saya nak beritahu satu benda yang penting jugalah pada saya di sini tuan-tuan. Cara tuan-tuan nak entry, cara tuan-tuan nak entry. Okey, macam mana nak entry? Banyak kaedah, banyak cara tuan-tuan boleh entry, okey? Hari ni saya nak tunjuk tuan-tuan macam mana kita nak masuk entry dekat time frame. Okey, mungkinlah hari ni juga kita nak combine dengan Fibo kan, kita ada cakap minggu lepas. Tak ada masalah. Okey, hari ni kita akan entry macam mana? Kita nak entry dan juga kita combine magnet magneto ni dengan Fibonacci. Kita revise sikit dulu CPS tu. Boleh tu nak revise dulu. Boleh, tak ada masalah. Nak revise dulu CPS? Boleh. Revise dalam 5-10 minit, baru kita masuk balik. Boleh. Okey, hari ni kali ni special sikit saya nak revise dalam daily ya tuan-tuan. Dalam daily untuk pair AUD USD. So kenapa dalam daily? Ada sebab dia. Okey, geng-geng scalping pun jangan risau, jangan takut, jangan segan. Ada sebab dia saya revise dalam daily. Okey. So tuan-tuan, macam mana tuan-tuan kita buka daily? Jangan risau. Bila kita buka daily macam ni, okey. Bila kita buka daily, saya nak beritahu tuan-tuan, tuan-tuan fokus kepada kalau kata kita tengok selalu saya kata yang ni dia berubah bentuk, bentuk. Okey, boleh, tak ada masalah. Satu lagi tuan-tuan, ambil dalam lebih kurang dalam rate macam ni. Ini pun dah sangat baik dah. Ini agak baik dan agak jauh sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan tukar balik, saya nak bagi tahu satu lagi cara dia banyak cara draw dia. Dia banyak cara draw dia. Okey, dia banyak cara draw dia. Okey. So simple tuan-tuan, ambil rate yang paling tinggi. Parallel channel. So tuan-tuan tarik daripada sini. Kita tarik yang 3 tertinggi sebab dia turun kita kena tarik daripada atas. Alright, kita tarik daripada atas. So tuan-tuan bawah ni kita ambil yang paling rendah. Boleh juga tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan kata, kenapa Sifat ambil jauh? Kenapa tak ambil dekat sini? Lagi jauh, lagi bagus. Itu dia saya nak beritahu. Dekat pun boleh. Kalau tuan-tuan nak ambil sini ke sini pun boleh. Depend. Dia banyak kaedah lukisan dia sebenarnya. Okey. Sebab apa saya tunjuk macam ni? Saya nak tunjuk tuan-tuan apa kegunaan dia bila kita entry di time frame lebih besar dan bila kita lukis time frame besar dan kita entry di time frame lebih kecil. Tapi lukisan kena betul-betul tepat. Okey, untuk review sedikit untuk yang pembelajaran kita sebelum ni, tuan-tuan tengok kena ingat tuan-tuan, convert saya tunjuk sekali lalu lah. Okey, bila kata price, nampak price, dia ini magnet lah tuan-tuan, ini magnet tengah ni, ini magneto. Nanti dia ada baby magneto kat tengah-tengah ni, nanti saya revise kemudian. Saya nak beritahu dulu yang ni. Okey, andai kata contoh tuan-tuan kita draw. Okey, dia dah buat, kita nak draw magneto at least kena ada 2 puncak lah. Ini 2 puncak baru muncul. Pak, contoh. Okay, kita tarik. Okey, tiba-tiba tuan-tuan pak, okey, puncak nombor 2, kita draw, okey. Tiba-tiba tuan-tuan bila main sampai sini tuan-tuan nampak ada rejection. Ada rejection dekat kawasan magneto dia. Ada rejection dekat kawasan magneto dan price tengah berjalan ni, kita draw price tengah berjalan. Adakah price akan sampai ke magnet? Memang price akan sampai ke magnet tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan draw pun price akan sampai ke magnet. Untuk nak selamat, ini SOP untuk sell. SOP buy pun sama. Price reject, insya-Allah dia akan sampai dekat magnet. Nampak? Price reject, insya-Allah dia akan sampai dekat magnet. Nampak? Dia sell kan? Dia sampai dekat magnet. Ini price hampir reject lah. Kata-kata kalau kita tak confirm, jangan entry lah. Cari pair lain. Banyak lagi pair. Okay, kalau tuan-tuan tengok support resistance, ini boleh entry. Tapi nak selamat, tunggu betul-betul dia reject. Ini kita dapat berapa entry. Okay. Not lagi selamat, tuan-tuan. Okay, apa yang bagus dia, tuan-tuan buat pula magneto. Sebab tu pentingnya magneto ni. Simple je magneto. Tuan-tuan tarik. Saya tunjuklah sekali lalu. Tuan-tuan tarik sampai sini. Alright, contoh. Bila saya kata press reject ni, tuan-tuan, press reject ni. Saya nak entry macam mana tu? Memang dia akan sampai ke magnet, betul. Tapi tuan-tuan boleh letak TP dia ataupun BE dia. TP lah senang cerita tuan-tuan letak dekat magneto ni. Baby magneto. Nampak? Ni magneto, baby magneto tuan-tuan letak. Sebab apa tuan-tuan? Bila tuan-tuan letak, tuan-tuan entry ke time frame yang lebih kecil lah. Lagi saya tunjuk macam mana nak entry dia. InsyaAllah tuan-tuan akan kena dan pip dia sangat banyak lah sebab ni daily. Okay, memang dia akan kena lah. Sopa juga. Kalau kata dia reject, kita tengok tuan-tuan dia naik. Sini pun ada cerita dia. Dia reject dekat kawasan magnet, insya-Allah tuan-tuan dia akan touch juga kawasan baby.
standard. Nanti kita akan macam minggu lepas siapa yang follow dia akan faham lah. Ini reject dia akan sampai ke baby juga. Dan sekiranya di baby ni ada continue pattern macam ni, nampak tak? Continue pattern ni di daily ya tuan-tuan. Maka insya-Allah dia akan sampai ke magnet. So time frame yang lebih kecil tuan-tuan cari setup sell lah. Itu maksud dia. Cari setup sell. Faham Rupa kat sini nampak. Sini dia reject, dia main ke sini nampak. Dia main ke kawasan baby magneto, nampak dia ada continue pattern dan insya-Allah dia akan sampai lah. Itu secara study lalu lah study lalu yang kita boleh tunjukkan. Okey, ni area nampak support juga kat sini kalau tuan-tuan draw dekat daily lebih nampak dan tuan-tuan akan tahu pergerakan. Magneto ni dia nak tunjuk pergerakan. Aku nak buy ke ataupun nak sell, nak cari setup apa ni sebenarnya. Kita fokus pada setup apa sebenarnya macam tu. Okey, support juga dekat sini nampak dia turun tuan-tuan nampak ni. Okey, dia touch sini. Dia reject, nampak dia buat continue area dan insya-Allah dia akan sampai ke kawasan magnet. Macam tu lah. Okey, faham Faham So bila kata area reject. Okey, bila kata dia reject contoh kita entry ke time frame lebih kecil tu contoh kita buy. Buy pump kena TP. Kita nak re-entry buy lagi tak? Bila dia daily dia ada continue tuan-tuan buy lah sampai sini. Tak ada masalah. Itu dia nak masuk dia. Mana bila kata kita draw dekat daily ni tuan-tuan, lagi kencang kita nak nampak dekat time frame yang lebih rendah. Okey, tuan-tuan boleh combine untuk Fibonacci retracement tuan-tuan di time frame yang lebih rendah. Tak ada masalah. Cara dia macam mana? Okey, cara dia macam ni. Saya tunjuk. Alright. So kita entry di H4 lah ataupun di H1. Okey, ni boleh combine dengan Fibo cantik tuan-tuan kalau time frame kecil, besar kepada kecil. Okey, kita akan combine. Kita akan combine. Alright. Okey. Alright, ini draw dia pun tak apa nak persis G2 Okey, tuan-tuan kena arrange. Tadi kita entry dekat daily tuan-tuan nampak kan? Oh, punya nala banyak jauh kan. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan nampak keadaan macam ni. Okey, kita kata, entry dia ni dia akan sampai ke kawasan sini, betul? Cara dia simple saja. Okey, contoh macam mana kita nak tunjuk. Okey, kejap kita ni H4 lah. Daily tu elok pergi H4 lah sebab dia lebih nampak lukisan dia. Kalau dekat H1 ni dia nampak ketara sangat ni tuan-tuan. Okey, jadi saya tunjuk dekat H4. Okey, macam mana tuan-tuan nak masuk? Alright, ni lebih baik lebih selamat. Tapi kalau ikut okey, tuan-tuan tengok dekat sini pun tuan-tuan boleh entry tau. Contoh dia bermain di area magnet. Contoh di area magnet ni area yang cantik juga untuk tuan-tuan nak awak kata apa? Nak trade. Okey, magnet pun bagus. Tuan-tuan nak entry dekat kawasan magneto pun bagus. Nampak? Okey, contoh kita ambil magneto dululah. Kita ambil SOP yang asal Kita ambil SOP yang asal dia, okey. Alright, nampak? Tuan-tuan, nampak kita tengok kat situ. Okey, ni saya nak tunjuk sikit. Alright. Contoh tuan-tuan, dekat daily kita dah draw lah. InsyaAllah tuan-tuan kita yakin dia akan sampai dekat kawasan baby magneto ni. Betul tak tuan-tuan? Baby magneto ni. Okey, macam mana tuan-tuan nak tahu? Okey, contoh bila dia reject. Sini dia reject. Dia reject. Tuan-tuan tengok dia reject betul-betul kat kawasan magneto ni. Macam mana tuan-tuan nak tahu dia akan sampai kawasan baby ni? Baby ni adalah 50%. Tuan-tuan boleh guna Fibonacci. Fibo retracement pun boleh, tak ada masalah. Untuk level ini dia reject dan insya-Allah tuan-tuan dia akan sampai. Tuan-tuan tengok kita draw daripada bawah ni tak apa, kita draw lah. Okay, kita draw sat. Dia sampai kan dia reject kawasan baby magneto tadi. Kita tukar color sikit sebab dia tak berapa nak clear. Okey. Kejap Alright. Okay, sorry. Okay, tuan-tuan. So, nampak tuan-tuan? Okay. So, bila kata dia naik, dia reject. Ni kalau ikut sini, dia dah reject 100% ni. Siapa ikut Fibo boleh sampai, boleh tak. Tapi nak lebih kukuh tuan-tuan, dia tetap akan naik balik, nampak tak? Dia turun saat, video belakang ni, dia naik balik. Dan level magneto ni tuan-tuan, insyaAllah dia dah reject. So, dia dah reject sampai mana tuan-tuan boleh tahan? Sampai 50% tuan-tuan. 50% nampak? Sedangkan baby magneto ni menunjukkan dia boleh sampai 61.8. Memang boleh sampai, betul tak Sifat Tetapi kalau tuan-tuan letak 50% pun dah selamat dah. Saya ada bunyi gitu Tak ada bunyi tu. 50% pun dah kira selamat tu saya kata. Entry time frame besar, draw time frame besar, entry time frame kecil, nampak? So walaupun dia kata 1.8, tuan-tuan both 50% pun dah alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan tak perlu nak float lagi. Dia dah kena pump betul-betul, baru dia float sekejap, dia turun balik. Betul tak? So tuan-tuan dah boleh buat. Jadi tuan-tuan nak re-entry macam mana? Selagi mana dia tak sampai ke kawasan
kawasan baby magneto ni dia naik balik contoh. Contoh re-entry balik, insya-Allah dia akan sampai. Kalau dia reject ni, insya-Allah dia akan sampai ke kawasan baby magneto. Nampak? Dah sampai 50%, dah profit kan? Dia naik, contoh re-entry balik selagi mana dia tak sampai ke garisan ni. Nampak? Insya-Allah dia akan sampai. Okey. Tu contoh satu Saya bagi lagi satu contoh. Macam tu lah tuan-tuan, lebih kurang macam tu. Okey, so macam mana tuan-tuan boleh dapat profit yang banyak, macam tu cerita dia. Okey, jadi kita tarik yang ke belakang pula. Kalau yang tengah ni pun boleh, tak ada masalah. Lagi saya tunjuk selepas C4S tunjuklah untuk yang tengah pula. Sekarang kita tunjuk yang SOP asal. SOP asal. Okey. Kita ambil yang mana dia reject betul-betul kawasan yang kita draw dekat daily tadi tu. Okey, nampak? Dia reject dekat sini kan? So kita draw ni agak tak cantik lah kan? Sebab dia mungkin dekat daily tu tadi ada ekor-ekor, ni ekor-ekor dia. Nampak? Ini tak ada masalah. Dia masuk balik dalam ni tuan-tuan. Bila kata dia masuk dalam ni tuan-tuan, sampai mana dia boleh pergi tuan-tuan? Bila dia masuk, dia reject. Kita kata, dia boleh pergi sampai mana ni tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tarik dia punya Fibo. Kalau tuan-tuan nak combine dengan Fibo, boleh tarik dia punya Fibo. Nampak? Kita ambil ke garisan yang paling tinggi kat sini lah. Maknanya area-area sinilah. Kalau tuan-tuan tarik atas lah. Tapi lebih baik kita ambil yang paling dekat. Okay? So, ini area. Kita tengok tuan-tuan Kita tarik macam tu. Nampak tuan-tuan? Kita ambil paling ujung. Tak apalah. Tuan-tuan tengok dia reject. Dia masuk balik ke kawasan magneto tadi. Nampak ini benar. Kalau kat daily dia ekor lah. Dia masuk dalam keadaan magneto ni. Dia masuk dalam keadaan continue area macam ni tuan-tuan. InsyaAllah di 50% iaitu di area sini. Tuan-tuan dah boleh dapat profit dah. Iaitu betul-betul area baby magneto kita. Nampak? Betul-betul area baby magneto kita. Area sinilah dia duduk main. Area dia buat perangai. Nampak? Ni area high volume area. Dia buat perangai kat sini. Nampak tak? So, bila tuan-tuan letak 50%, Alhamdulillah, insya-Allah sampai. Contoh tuan-tuan setengah tuan-tuan kan draw kan. Saya tak pandai draw Fibo setengah tu kan. Saya draw dia jadi lain. Saya draw daripada sini. Contoh dia draw daripada tempat lagi tinggi tu. Punya nala punya dia draw tu lagi tinggi. Okey, tak apalah. Dia ambil sini kan. Okey, dia cari-cari dia kata okey tak apalah, saya nak draw ni. Dia tersilap draw. Kalau tersilap draw sekalipun tuan-tuan, insya-Allah. Kalau selagi mana dia masih respect kita punya magnet tu, insya-Allah tuan-tuan, kejayaan tu pasti milikmu. Oh, yang macam ni. 50% insya-Allah dia akan sampai juga tuan-tuan. Tetapi pastikan tuan-tuan lebih baik draw Fibo dengan berhati-hati, dengan betul. Ini lebih selamat. Lebih selamat. Itu kebetulan kena sebenarnya. Ini lebih selamat. Lebih 50% di dalam tangan. Jadi bila di 50% sekalipun, okey, kita tunjuk sekali lagi. Bila di 50% sekalipun, sekiranya tuan-tuan tengok di 50% ni, di area baby magneto ni, tetapi dia masih menunjukkan apa ni? Candle kapit tuan-tuan. Saya zoom sikit. Nampak tak ni? Saya zoom sikit. Nampak tak? Candle kapit tuan-tuan kat sini. Okey, nampak? Masih ada candle kapit dekat sini 50%. Bermaksud apa tuan-tuan? Candle kapit ni close. Bermaksud insya-Allah dia boleh meneruskan lagi perjalanan dia ke kawasan magnet. Nampak? Kawasan magnet ni tuan-tuan jangan tengok Fibo ni dulu. Ke kawasan magnet, insya-Allah dia akan touch juga magnet ni. Sekiranya ada continue area dekat sini dan juga area-area yang berdekatan dengan line Fibonacci ni ada continue dekat sini, continue dekat sini. Seakan-akan ni nampak ni, continue dekat sini, continue dekat sini. Seakan-akan macam tu. InsyaAllah dia akan naik. Macam tu lah. Dipuas sikit banyaklah. Boleh lah kot. Mantap cakap mantap analisa yang diberi. Saya pas dekat sahabat saya insyaAllah untuk next pair. Okey, terima kasih C4S. Kau tak buat gol lagi kan? Dia kena bagi orang yang baru lepas trade goal tadi. Boy, dia keluar modal. Dia belum ambil gambar, hantar ke Mimin lagi. Apa yang buat banyak? Okey. Siapa siapa nak biar gol saya buat pun tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Saja bergurau sendal. Okey, untuk goal kita akan cuba tarik mula-mula SOP Magneto lah. So Magneto kita kena tukar kepada line chart. So line chart, kita import line chart. So point mana kita nak tarik untuk goal, kita ambil yang area paling dekat kalau boleh. Dalam apa? Kita ambil H4 dalam lebih pada 100. Ni sekat 1000 candle banyak. So kita ambil dalam 1000 candle lah. So dalam 1000 candle tu kita punya range kita untuk kita gunakan untuk trade. So 1000 candle tu kita boleh gunakan per baris ataupun port menggunakan training view. Dia ada candle kan. Ada boleh tarik dia punya slider tu kat sini siapa ni kurang
960 bar, lebih kurang 1000 candle lah, itu kita punya range kita nak tarik. Jadi antara 1000 candle ni kita cuba tarik, kita cuba identify mana mana main itu paling bawah ataupun point paling bawah. Ini antara point paling bawah dan satu lagi point paling atas ya. So ini point paling atas untuk 1000 candle ni. Supaya boleh apa ni? Boleh stop sharing kan? So kita tak ambil bawah ni ya. Kita tak ambil bawah ni sebab ni terlalu jauh, mungkin dia akan kita punya monitor kita akan draw jadi apa, dia akan meruncing ke atas lah, sebabkan boleh ini lagi dibuat low kan. Jadi kita hanya ambil 1000 dulu, sebab 1000 ni antara kata antara yang trading range yang cantik lah untuk kita pakai Islam. Boleh ya tuan-tuan ambil belakang ni, tapi terpulang pada teknik tuan-tuan lah. Tuan-tuan rasa tapi macam 1000 pun tak ada, cantik lagi strong punya connection dia. So kita ambil daripada point paling atas je Pak. Betul je Pak. Point atas, point bawah. Kita tarik dia punya point paling bawah macam tu kan. So kita dapat magneto untuk gold. Magnet untuk gold. Dan kita akan kita tengok okey. Di dalam magnet ni kita akan cuba draw magneto ataupun baby magneto dia di dalam ini. So kita identify gold berada di atas magneto ni. Jadi kita tandakan dia punya baby magneto mengikut line tengah magneto ni. Okey, pusat graviti dia kita tanda kat situ. Pastikan dia sama dengan puncak. So kat sini kita dah dapat idea bahawa kat sini gold sudah berlaku satu breakout buy, dan sekarang ni price sedang cuba ini bagi saya ini flag yang kita selalu sebut lah, ataupun ini bullish flag, dan next target kita adalah di sini. Okay. So itu kita target di situ, tapi apa yang kita perlu tunggu adalah satu breakout lah. Dan kita switch kepada candle, kita akan nampak dengan lebih jelas. So kalau tuan-tuan perasan dengan penarikan kita ni antara point paling tinggi itu, kita dapat lihat satu rejection. Bila price sampai ke kawasan gravity, dia reject menunjukkan ini ada peluang untuk gold untuk naik lagi. So untuk naik lagi kita nak tarik macam mana? Kita akan tarik guna Fibo. Alright. So Fibo, ini berkenaan dengan Fibo, kita akan cuba tarik swing. So untuk swing, antara swing yang kita dapat kat sini adalah swing paling tinggi dan ini swing paling rendah. Ini Fibo swing. Jadi Fibo ambil Fibo lain, kita tahu. So untuk Fibo swing kita akan ambil point paling tinggi dan rendah dan sampai ke point paling atas. So, dapat lihat price berada di mana. Alright. Ini kah? Turun kosong di bawah. Sorry, kosong di atas. Kosong di atas. Fibo sell. So Fibo sell kosong di atas dan kita dapat lihat price dia sudah reject 50%. Cantik sekali, dan sekarang ni dia sudah apabila dia nak touch 38.2 je dia buat kenaikan, dan kita dapat lihat price ini dia jadi kawasan resistance 23.6 dan kawasan ni kawasan support lah 38.2. Ni macam cantik lah, Fibo betul-betul dia ikut swing yang kita tandakan di Binance Magneto. So untuk Binance Magneto memang SOP dia, kalau tuan-tuan dapat buy di bawah ni, area buy ni, so kalau tuan-tuan dapat buy ni, memang target kita berada di line tengah baby magneto. So line tengah baby magneto ni sebenarnya kalau tuan-tuan perasan dia berada di dalam lingkungan kosong dan 23.6 lah. So ini kawasan yang bagi saya dia akan touch. So ada kemungkinan untuk test kawasan paling tinggi sebelum ni lah. Dan ini satu pergerakan bullish yang kuat, yang mana dia buat correction naik, dan kenaikan dia ni biasanya dia akan cuba untuk test kawasan paling tinggi sebelum kita dapat lihat satu pergerakan paling kuat. So ini kawasan resistance kita di dalam 0% area, dan sekali nak mampu break 0, dia akan touch line magneto yang di atasnya 1903.
dah lama gold tak naik, jadi ada kemungkinan untuk gold naik semula selepas raya Cina ni kan Sifat. Jadi insyaAllah mungkin gold boleh naik lagi mengikut perkiraan minit kita ni. Dan untuk sekali tuan-tuan trade menggunakan Fibo, tuan-tuan kena pastikan candle yang tuan-tuan cari adalah dia berlaku breakout lah pada level 23.6 ni. So dia akan jadi ini, apabila berlaku breakout, ini sah dia akan jadi kawasan support lah, 23.6 ni akan jadi support. Dan resistance kita adalah di level kosong ataupun 1877. So point paling tinggi sebelum ni. Dan tuan-tuan benar hati-hati ni sebabkan ini dia naik secara correction. So next target kalau dia sampai kat sini mungkin dia akan jadi satu passive sell kalau ikutkan lah kita punya perkiraan. Okay, apa-apa ini benda tak jadi lagi, kita kena tunggu dia buat satu pergerakan di atas dulu. Yang terdekat kita nampak adalah price, kita cuba target dia pergi ke area. Okay, dan dia resistance. Okay, pastikan dia break 23.6 dan next target kita adalah di kawasan resistance lah. Ini. Dan minute itu sebenarnya kita, kalau tuan-tuan buat minute itu ni, tuan boleh nampak lah di area gravity ni kita boleh letak layer buy. Dan ini satu breakout. Saya buat gambar ni, ini satu breakout yang dahsyat ni. Di gold. Okay, tengok dia tolak harga dia. So pastikan H4, okay. Pastikan H4 dia close dengan 23, dia mampu hold area 1850 ni. Okay, ini satu breakout ni sebenarnya. So tuan-tuan, malam ni malam bertuah. Pada pukul 11 nanti mungkin kita letak buy stop kat sini. Okay, buy stop dekat area 23.6 ni dan kita boleh target TP kita dekat area resistance. Sekiranya candle yang keluar pada pukul 2 ni, sebab ni H4, kita target di H4. So H4 mungkin dia akan test, boleh jadi naik lagi lah bagi saya. Dia nak turun tu susah lah, sebab ini kawasan Fibo yang pernah menjadi resistance sebelum ni. Kalau tuan-tuan tengok dia turun, dia naik, lepas tu dia turun balik. Ini kawasan Fibo yang dia berjaya break seperti di 32.8 ni. Dia break ke sini dan 50 dia break je. Kat sini kalau tuan-tuan buy limit di 50 ni pun tuan-tuan ada untung dekat level Fibo yang 38.2 ni. Sini boleh TP lah. Dan ini dimasuk balik, dia buat mother candle ataupun dominant candle kat sini dan dia breakout. Ini satu pun bagi saya memang satu breakout yang okey. Cuma kita kena pastikan candle close pada pukul 2 malam nanti lah, 2 pagi. Okay, kita nampak situ gold sedang naik macam mana. 18.50 memang ni level target siapa yang buy gold. Ni lah siapa yang follow buy gold. Dan next target kita adalah di, kalau mampu hold candle buy ni, dia akan pergi ke area resistance ni 18.75 ni tu. Area ni lah. Jadi ini analisa kita menggunakan baby Manito dan juga Manito dan juga Fibo. InsyaAllah kami harap boleh bantu tuan-tuan dalam trading lah. Okay, Sifat F nak share satu pair Euro USD ke? Okay, terima kasih Sifat untuk gold tadi Ni tuan-tuan ada sebab soalan boleh tinggalkan di ruang komen, insyaAllah. Alright, okay, terima kasih Sifat S. Jadi untuk USD CAD, kita buat untuk USD CAD dulu. Boleh. Alright, buat USD CAD ni kan tuan-tuan tengok macam mana kita nak draw Manito dekat sini. Saya nak tunjuk, kita buka time frame yang lebih besar. Contohnya time frame daily lah, memang time frame daily selalu kita gunakan. Bila tuan-tuan kena tahu SOP draw trend line dulu. Bila kita price tengah naik, kita draw daripada bawah. Okay, jadi sama juga line chart dalam channel pun kita akan buat benda yang sama macam tu. Okay. Alright. Saya boleh share screen kan? Okay, sorry. Patutlah tuan-tuan tak nampak, minta maaf. Okay. Saya ulang lagi sekali. Okay, so nampak kita ambil USD CAD di daily tuan-tuan. So bila kita nak buat Manito ni, kita kena tahu macam mana nak draw trend line. Bila price keadaan tengah naik lah kan, ni price tengah naik kan, trending naik kan. So kita kena draw daripada bawah ke atas lah. So pastikan convert dia, tuan-tuan lah kalau tuan-tuan nak draw macam ni pun boleh. So saya lebih selesa untuk convert kepada line chart. So tuan-tuan tarik betul-betul tu point yang betul-betul cantik, nampak?
Ada 3 point. Oh, sorry. So, kita draw dulu tuan-tuan. Nampak situ, kita tarik ke point yang paling tinggi, tak apa. Yang ni paling tinggi kan. Kita draw macam tu. Okay, bila tuan-tuan dah draw macam tu, buat lagi satu untuk dapatkan area baby magneto. Okay, ini pun kena draw betul-betul cantik. Kita nak tunjuk signal apa signal lah kita boleh bagi InsyaAllah. Okay, kita buat kita entry sama-sama. So saya draw lagi, nampak ini okay, bawah atas tak ada draw tak apalah sebab dia baru nak sampai ke sini kan. Okay, selalu saya combinekan dengan support resistor semua tuan kan. Hari ni kita just combine dengan Fibo saja, tak ada masalah pun boleh. Okay, so kita tukar balik ke candle dan kita buka ke H4 punya candle. Okay, alright. Okay, H4 punya candle. Macam mana tuan-tuan nak entry? Okay. Baik. Okay, bila jadi macam ni, simple saja tuan-tuan. Okay, kita tak perlu tengok yang jauh-jauh kita tak perlu tengok, cuma kita perlu kecilkan saja ataupun tuan-tuan nak lebih mudah lah, nak lebih mudah, tuan-tuan tarik Fibo di daily pun boleh. Untuk di H4 ni kita entry saja. Boleh, tak ada masalah. Okey, nampak? Tarik Fibonacci dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ini, label tarik, tuan-tuan tarik sajalah. Tuan-tuan tarik. Okey, tariklah. Tarik, sampai macam tu. Okey, tuan-tuan tarik dan tuan-tuan matikan dia. Tuan-tuan buka di H4 untuk nak entry. Okey. So, beberapa area yang boleh kita letak sebagai untuk kita nak buat BE, break even break even pun kita boleh tanda. Okey. So, cantik tuan-tuan bila tuan-tuan main kat sini, kita boleh nampak, kita tarik sikit. Okey, nampak? So, sini keadaan dia nampak. Dekat 23.6% dia ada continue pattern, nampak? Continue area, dia continue lagi naik. Okey, dan di sini sebenarnya kalau tuan-tuan pasang nampak ni. Biru, merah, biru. Ini still lagi continue pattern continue pattern, cuma dia akan consolidate dekat sini. Okey, sekejap. Itu baru dia akan naik. Okey. InsyaAllah tuan-tuan. So, untuk area 50% dia sudah touch. Dia pernah touch Dia pernah touch di daily. Okey, untuk siapa yang dia hampir nak touch lah dengan ekor dengan apa ni, okey? Dengan dia punya ekor. Kalau tuan-tuan draw lebih kurang dia dah kena dah. Okey, ini adalah level apa tuan-tuan yang kita draw tadi. Ini adalah level magnet kita Sekejap tuan-tuan, saya lagi. Oh, okey, sorry. Tu saya rasa silap. Okey, ini adalah level magnet kita dan ini adalah level magneto kita. Jadi, level magneto kita nampak dia sudah touch 50% dan insya-Allah kalau selalunya dia reject kawasan ini, dia akan sampai ke kawasan baby magneto kita dan insya-Allah dia akan teruskan perjalanan untuk sampai ke kawasan mana? Ke kawasan magnet kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pergerakan untuk USD CAD berdasarkan magnet magneto ini adalah, saya draw tuan-tuan kalau tuan-tuan nak entry, boleh kita entry sama-sama. Okey. Boleh je entry tuan-tuan. Nampak kita entry tu. No, tak tahu. Okey. So tuan-tuan boleh buy walaupun sekarang ni tuan-tuan kata dia tak close ni. Kalau tuan-tuan nak cantik kena tunggu candle close. Tapi disebabkan ini continue error, insya-Allah dia akan consolidate sekejap dekat sini. Dan kita boleh buy tuan-tuan ke area magnet. InsyaAllah ini area magnet. Iaitu area magnet ini berada pada 78.6%. Okay, area magnet ni. Tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan dekat situ. Dan untuk tuan-tuan punya stop loss, okay, price dekat sini kan. Stop loss tuan-tuan boleh letak di bawah 23.6 atau bawah sini. Bawah sini cantik. Okey, so macam mana tuan-tuan nak buat? Di area sini nanti dia akan naik, tuan-tuan letak BE. Tuan-tuan tarik stop loss. Okey, tuan-tuan boleh letak BE dekat area sini. Faham kan? Tengah tu yang kita kata tarik BE, buat BE tahu kot noh. Tarik stop loss lah. Tarik stop loss buat tarik stop loss buat sini. InsyaAllah jadi BE lah, maknanya BE tuan-tuan. Sini kalau ikut boleh entry berapa kali tuan-tuan? Boleh entry 1, 2, 3. 3 kali entry. Okey, tuan-tuan boleh buat 3 kali entry pun tak ada masalah. Untuk first entry untuk tuan-tuan nak ni kan. Betul tuan-tuan re-entry balik pun boleh, tuan-tuan nak re-entry balik pun boleh, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan nak buat BE pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Untuk yang ni, kalau tuan-tuan nak kurangkan stop loss dia, ni orang kata patutnya stop loss kena jauh jugalah kan. Baru kita kadang kita tak tahu dia nak pull back kan. Tapi sesiapa yang trade kadang-kadang nak kurang masalah kan, nak kurangkan stop loss. Kalau kena lantak biar dia kata kan. Bawah ni pun dah kira okey lah. Kalau tuan-tuan nak letak stop loss kat sini pun boleh. So dia punya ratio dia lagi tinggi. Faham Faham Tapi lebih baik stop loss dia berada di bawah continue area ini. Lebih cemerlang. Tapi siapa nak kurangkan risiko, tuan-tuan siapa bajet tak banyak kan, boleh letak kat bawah ni.
Okay, bawah ni pun insya-Allah lah. Okay, sebab dia akan consolidate dekat 38.2% sekejap. Dia akan consolidate. Okay. Okay. Sebab walaupun kalau tuan-tuan kata, tetapi macam C4S kita tengok ini macam dia nak turun. Kan contoh kita tengok dia macam nak turun sebab ni dominant candle sell kan. Dia macam nak turun C4S. Betul orang katanya tu kan. Betul. Dia akan turun juga. Turun sekejap untuk nak bermain di sini dan insya-Allah dia akan meneruskan perjalanan sampai ke TP yang saya katakan tadi. InsyaAllah. Dan kalau paling busuk pun dia akan naik balik touch untuk 50%. 50% balik insya-Allah. Okey, insya-Allah. Area sini pun boleh. 61.8 pun cantik untuk dia akan naik balik insya-Allah. Sebab apa? Sebab area sini kalau tuan-tuan tukar pada line chart, saya nak bagi tahu reason dia sebab apa? Okey. Dekat sini ada satu line resistance yang kuat. Memang betul sini dia akan reject dulu ke area 50% tadi kan, dia ada jarum reject situ kan. Dia akan bermain sekejap untuk dia nak cari balik kawasan support dia iaitu dekat area sini. Support yang masih belum ditest kat sini dan juga paling kuat pun dia akan turun balik sampai sini. Sampai sini belum kena stop loss lagi, nampak ini adalah kawasan support yang masih belum ditest. Ini risiko yang kita akan dapat ambil. Dan tetapi tuan-tuan kena tengok mission kita dia akan sampai ke magnet. Sebab apa? Area magnet ni kalau tuan-tuan perasan ini adalah area resistance yang sangat baik, sangat cantik dan juga kalau kita kecilkan lagi nampak ini adalah area resistance yang sangat baik. Bila tuan-tuan tengok macam ni memang tak apa nampak, tapi bila tukar kepada candle tuan-tuan akan nampak beberapa rejection dan area continue pattern dekat sini. Ini area yang sangat baik juga untuk nak letak sebagai TP dia insya-Allah. Okey, insya-Allah. Dia akan turun juga sekejap sampai sini dan naik ataupun dia akan teruskan kenaikan. Itu dia punya pantalaran dia. Sebab kalau tuan-tuan nak selamat tadi, tuan-tuan dah entry di sini dia dah reject kan. Memang dia akan sampai baby magneto. Tetapi sekarang dia berada di area baby magneto. Bila berada di area baby magneto nak sampai sini tuan-tuan kena dia akan turun sekejap ataupun dia akan naik terus sampai ke area yang saya katakan tadi. Okey, tapi ingat yang paling cantik adalah ini adalah orang kata cantik nombor 2 lah, yang paling cantik dia reject di kawasan magneto. Okey, dia reject kawasan magneto, insya-Allah dia akan sampai ke baby magneto. Tetapi bila di area baby magneto ni dia akan sama ada dia nak continue ataupun tidak, insya-Allah tuan-tuan kena tengok kalau dia rejection macam ni 3 kali rejection kuat ni, insya-Allah dia akan sampai ke kawasan magnet. Selalunya macam itulah. Tapi kita kena bersedia untuk letak stop loss apa-apa benda yang berlaku. Okey. Jadi saya bagi satu lagi pair. Boleh pair no? Boleh. Okey, kita buat GU tuan-tuan. Saya nak tunjuk bagi tuan-tuan yang mana baru-baru trader baru ni faham lah guna teknik ni macam mana tuan-tuan boleh combine dengan teknik tuan-tuan, tak ada masalah. Okay, tuan-tuan rasa ada teknik apa tuan-tuan combine kan. Okey. Alright, so kita buka sama juga di daily untuk DGU. Sama aja tuan-tuan. Kita guna cara yang sama. Okey, kita draw dia sama juga. Okey. So, ini saya nak dapatkan dia punya tahap paling tinggi dekat sini. Okey. So, inilah di sini. Dalam keadaan dia sedang menurun walaupun ini sedang menaik tak apa, tuan-tuan ambil je. Tukarkan dia kepada line chart. Okey, bila tukar kepada line chart, tuan-tuan draw saja, tuan-tuan pakai parallel tadi. Okey, parallel channel tadi. Tuan-tuan ambil yang paling tinggi ke, katalah yang ni yang paling tinggi yang terbaru kan. Ambil yang terbaru, tak ada masalah. Ambil yang terbaru. Okey, ambil yang terbaru dan plotkan yang terbaru. Ini terbaru pun yang paling bawah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Bila keadaan price macam ni, tuan-tuan draw lagi sekali. Nampak price ni dia tengah nak mencari tu. Nak mencari magnet tu. So, tuan-tuan tarik. Tak perlu draw bawah lah sebab kita nak ambil pada atas kan dia tak sampai kawasan ni lagi pun. Okey, macam tu cara dia. Tuan-tuan buat macam tu. Jadi, tuan-tuan tukar balik kepada candle. Okey, kalau saya ajak laju sangat tuan-tuan bagi tahu noh. Dia tukar balik kepada candle. Okey, nampak tak tuan-tuan? Bila dari segi daily pun kita nampak dia nak sampai dekat sini. Jadi DH4 masih layak untuk entry. Nampak di daily nampak dekat, tapi dekat H4 ni orang kata ada lagi lah jarak dia tu. Yang boleh kita rasai tu kan. Tetapi kalau dekat area magnet ni tuan-tuan tengok ada pembentukan di daily area continuous pattern, continue area, maka tuan-tuan boleh hold lagi dan insya-Allah dia akan cuba cari area baby magnet tu sebelah bawah ni pula. Faham tak maksud saya? Okey, so tak apalah yang tu kita tunjuk yang sekarang. Kita jangan cerita yang akan datang, kita tunjuk yang sekarang. Okey, so yang sekarang kita fokuskan kepada di sini. Okey, nampak kita fokuskan kepada sini. So, di sini tuan-tuan kita faham dia nak sampai ke area magnet kita. Adakah dia boleh sampai tuan-tuan? Insya-Allah tuan-tuan memang boleh sampai sebab dia reject. Okey, so tuan-tuan boleh tarik daripada sini. Okey, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak pastikan dia turun ke tak? Kita kecilkan dulu. Kita kecilkan, tuan-tuan tengok kecilkan. Tak apa, kecilkan. Okey.
Kita ambil daripada bawah ni ke sini, tak ada masalah. Tuan boleh tarik. Tarik saja. Okey, tarik saja. Tak tarik lagi ni. 1000 Okey. Tuan tarik saja daripada sini contoh. Okey, tuan tarik sahaja sampai ke atas ni tak apa. Tuan ikut je dekat dashboard punya orang kata apa? Time frame ni. Tak usah duk ikut itu ekor lah apalah kan. Kita draw magnet tu dekat daily dan kita ni entry. Okey. Sekarang dia berada di area 50% dekat area sini. Adakah mungkin dia akan sampai ke bawah ni? Adakah mungkin? Sebab dia sudah berada di area 50%. Ya, mungkin. Sebab apa? Area magnet tu ni menunjukkan magnet dia berada di 61.8%. Di mana kalau tuan-tuan perasan 61.8% ni kalau saya tunjuk balik kat tuan-tuan kita buat support resistance lah. Berada di ini area support yang sangat kuat tau 50% betul. Dia mungkin akan naik sekejap dan juga dia akan patah balik. Kita nak beritahu arah tujuan ni lah, arah tujuan kalau tuan-tuan nak entry. Okey. So di sini saya tunjuk dekat tuan-tuan. Okey. So, pasal apa area magnet kita tunjuk 61.8% ni? Kenapa dia tunjuk 61.8? Boleh sampai ke? Boleh tuan-tuan. InsyaAllah boleh. Sebab apa tuan-tuan? Dekat area sini jugalah. Nampak ni? Saya kecilkan lagi area resistance yang masih belum lagi ditest. Resistance ni belum lagi. Dia juga akan sampai dekat sini. Sini kalau ikut tuan-tuan ada ekor lah. Ekor dia akan sampai. Tuan-tuan cek tuan-tuan tengok Nampak tak? Nampak? Dia ada ekor. Ekor dia hampir sampai dah tapi tak sampai lagi. Okey. So, tuan-tuan boleh lihat. Okey. Area sini insya-Allah dia akan sampai. Jadi, sesiapa ni yang nak entry sell, contohkan, oh ini area 50% sifat kuat. Betul, dia akan consolidate dekat sini. Memang jangan takut. Dia akan bermain kat sini dulu. Dia akan bermain sekejap dekat 50% ni. Saya tarik banyak sikit. Dia akan main sekejap dekat 50% tu. Tak ada, tuan-tuan jangan takutlah. Dia akan main kat situ. Dia akan bermain dan insya-Allah dia akan sampai dekat area 61.8%. Okey, tak apa. Kalau tak percaya, siapa nak ikut dengan saya, kita boleh buat entry sekarang. Tak perlu tunggu dia close, kita bubuh TP dekat sini. Dekat area magnet kita, tak apa 61.8 pun boleh. Dan di sini kita letak stop loss kita di atas sini pun tak apa. Tapi pastikan buka dengan candle sebab kita nak takut terkena ekor dia. Macam tu pun boleh. Okey? Macam tu saja. So tuan-tuan boleh buat macam tu. Ratio dia tak berapa nak baik sebab apa? Sebab dia punya profit tak berapa nak banyak tapi okey lah, boleh kenyang juga sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sudah hampir sampai kawasan magnet. Tetapi kalau dia reject sini tadi, tuan-tuan dah start tarik, dia mesti akan sampai magnet tu insya-Allah. Macam itulah. Sampai ada sini dia naik sekejap, dia akan patah balik. Macam itulah tuan-tuan. So sini insya-Allah tuan-tuan dia akan, kalau kena stop loss pun tuan-tuan dia akan touch balik baby, dia akan turun lah. Selalunya macam tu. Okey, sebab saya selalu trade, saya memang pakai pip endurance, saya jarang letak stop loss. Tapi di ni saya kena bagi jugalah. Okey, tapi macam itulah tuan-tuan. So risiko dia kat situ. Faham tak? Dia akan sampai dekat sini, area sini. Insya-Allah. Boleh ke sini tu? Mantap analisa yang diberi. Jadi saya akan share sebab dah pukul 11 sebenarnya. Okay, ada benda-benda yang kita saya boleh share dengan tuan-tuan. Cantik. Okey. So di sini kita nampak ni pergerakan dia macam sifat yang jangkaukan tadi. Alhamdulillah dia sedang jadi buy trend yang kuat ni. Sebab dia meneruskan momentum yang naik tadi. Okay, siapa yang buy tadi ikut follow tadi, alhamdulillah profit. Dan kita cuba cari pair yang kita boleh entry. Okay. Alright, tuan-tuan, kita cuba di pair cantik. Saya nak tarik tu. Saya nak cuba cari 1000 bar. Ini 1000 Rupik macam tipu sekarang ni. Power ke? Untuk Euro USD saya ada beritahu lagi. Kita cari kuasa support. Cuma untuk entry ni dah tak nampak. Dia nak entry ni. Entry pun dia nak nampak. Kita cuba cari poin-poin yang menarik. Ni buy setup yang tak jadi. Kita cuba cari yang lebih menarik. Lancar. Berdosa. Lancar. Berdosa. Right, tuan-tuan, untuk minyak, apa cerita minyak? Minyak salah satu pair yang kita boleh gunakan juga untuk buat magnet monitor.
So kita cuba cari momentum daripada dalam 1000 pip yang kita katakan tadi DH4, sorry 1000 bar ni 256. Wih, saya gila kedai tau. Mantap Triple S. Target dia tu memang pergi jauh tu. Ini adalah 1000 bar kat sini lah. So 1000 bar ini pergerakan range kita trading kita. Jadi kita akan identify poin paling rendah dan poin paling tinggi. Ini DH4 So ini poin paling rendah kita. Dan ini poin paling tinggi setakat ni. Ini adalah satu rejection. Tapi angka rejection ni berjatuh lebih jauh. Jadi apa yang kita cuba tandakan sekarang ni adalah satu parallel channel. Kita baca parallel channel sebab dia tengah uptrend, jadi kita cuba tandakan yang tertinggi. Okay, tandakan yang tertinggi, tanda je tuan-tuan, insyaAllah. Ini sebab H4 juga apa ni tapi satu arah F5 tu yang stop tu kalau dia naik, tapi kalau dia turun pun dia tahan juga. Kita nak manipulate market. Okay, begitulah terjadinya satu Magneto. Okay, Magneto, dan kita dapat lihat price berada di atas Magneto. Baby Magneto kita pula mestilah berada di atas. Kerana ikut line tengah ni tak sama, beza sikit apa ada masalah. Yang penting kita tanda dulu, dan ini disebabkan Fibonacci, kita tandakan daripada bawah ke atas. Saya suka H4, mungkin sifat F dia yang analisa dia suka di kawasan daily candle dari entry lebih kecil. So apa yang kita dapat lihat kat sini adalah satu tertukar balik pada akhir 24 seperti ini. Right, ini satu rejection di 100%. Ini contoh dia. Okay, sebelum kita zoom in, kita cuba untuk tarik pada dekat sikit supaya kita boleh nampak logo dia. Dan untuk minyak sebenarnya dia sudah rejection di 0%. Dan apabila dia sampai 23.6 je, ataupun sama juga dengan Baby Magneto ni, dia bounce balik. Dan bounce kali ni adalah mungkin dia nak masuk ke area atas ni lah, area resistance ni. Dan apa yang kita dapat lihat ni, ini sebenarnya satu rejection yang ini antara rejection yang kuat juga untuk dia pergi ke kawasan resistance yang ke atas ni untuk buat double top bagi saya. So price action yang saya tengah price action yang tengah saya tunggu pada malam ni adalah satu price double top untuk kawasan minyak sebelum dia buat penurunan ni. So double top kat sini dia mesti untuk turun Okay, nampak tanda dia nak turun. Memang nampak macam ni. Okay, dia buat hand and shoulder pelbagai, tapi double top dia insyaAllah dia akan berlaku lah. Ini triple top. Dan apabila dia buat triple top ni, biasanya dia dah boleh low kat sini, breakout, ini retest mula, dan baru dia turun. Ini kalau minyak turun. Alright, ni sekarang ni pattern yang kita cari adalah dia memang tengah buat correction. So kalau tuan-tuan nak buy pada sekarang ni adalah satu tindakan yang wajar. So malam ni kita cuba bagi satu signal long position current price sebab dia sudah check. Stop price kita di bawah 23.6. Ini ratio tak boleh cantik sebab dia sudah check. Jadi TP kita di kawasan resistance dalam di sebuah 1.44 di sebuah satu dengan sebab minyak DH4 ni. Jadi cerita DH4 adalah 202 pip. Dia punya stop loss. TP dia 282. Jadi ini kalau tuan-tuan beli entry dipersilakan. Okay, sekarang price kita bagi ini terbiak. Esok pada hari Khamis kita akan lihat semula sekiranya setup ni mengenal. Kalau tak kita akan buat lagi balik lah. Okay, dapat terkenal. Dan ingat sekiranya tuan-tuan trading, jangan lupa untuk gunakan money management yang cantik supaya sekiranya trade yang kita kalah tu kita boleh buat balik. Itu saja. Kita nak gentle sebenarnya tuan-tuan. Betul. Alright. Ini kalau tuan-tuan tengok kita lebih kecil H1 memang dia sedang buat correction wave ke bawah. Alright. Ini press bawah.
buat sugar ke bawah. Jadi apa yang dia biasa dia buat sugar ke bawah ni, dia akan cuba buat satu tunaikan naik atas. Jadi tunaikan naik atas ni memang bagi saya dia boleh test balik. Kalau tuan-tuan tak boleh instant buy tadi, tuan-tuan boleh letak buy area balik di kawasan shadow. So jadi shadow ni sebenarnya kita sudah touch ada di punya Telegram channel, iaitu teknik ESR. Teknik ESR. Teknik ini memang kita ajar secara terjemah. Kenapa dia berlaku rejection di kawasan shadow. Ini teknik tuan-tuan boleh gunakan untuk trading. Bagi saya memang satu teknik yang begitu hebat. Tuan-tuan boleh dapatkan percuma dengan sertai kita punya channel Telegram. InsyaAllah kita akan lihat pada pukul pada hari Khamis. Hari Khamis ni kalau sekiranya signal kita beri ni mengenal. Jadi prediction yang kita jangkakan dia akan dapat top. Tapi untuk Fibo ni dia akan bagi saya lah nampak gaya dia kena reject. Dia berlaku satu rejection di area 23.6 dan next target saya mungkin lihat pergerakan ni price ni dia nak buat double top sebelum dia buat sekarang dia betul-betul buat double top, maksudnya dia tak mampu close di atas ini, di atas point tertinggi sebelum ni, iaitu di pada price 87.6. Mampu break di situ. Okey, dia tak mampu break, jadi dia sekiranya tak mampu touch kat sini, tak mampu close di atas ni, maksudnya dia akan cuba untuk turun. So kat sini atas ni maksudnya tuan-tuan boleh start letak sell limit. Dia akan kena lambat, tapi kalau tuan-tuan tak sell limit kat sini, biasanya dia akan reject sekejap lah, iaitu 50% the swing ni. Alright, ini yang kita dapat kongsi lah pada malam ni untuk oil trader. Oil trader yang ikut pada malam ni, boleh tinggalkan ruang komen buat analisa yang ada ini setuju. Betul-betul setuju. Alright. Okay, untuk minyak saya takat tu si Boy. Sifat ada tambah apa lagi? Comel tu, comel. So ada request tak untuk nak pair mana-mana yang kita nak diri kita buat? Tak ada. Okay, kalau tak ada saya bagi satu lagi pair lah sebelum kita tutup Sifat Ana. Boleh. Alright, so terima kasih, saya share screen dulu. Okay tuan-tuan. Okay. Alright, so di daily ya tuan-tuan, di daily kita tengok pair apa yang lalu NZD USD lah sebab dia lalu Jadi NZD USD di daily kita akan draw di daily dan kita akan tarik Fibo pun di daily. Okay, dan kita akan entry di H4. Sebab apa kita nak buat BE lah. Alright. Okay. So bila di daily tuan-tuan buat macam ni. Saya banyak kali tunjukkan supaya tuan-tuan faham Okay, mana yang nak ikut teknik ni boleh dah boleh draw dah. Oh, saya dah faham kan. Sudah faham dah, alhamdulillah. Jadi tukar kepada line dulu. Okay, tukar kepada line chart dulu dan tuan-tuan okay. Kita akan tarik parallel channel untuk buat magneto punya teknik dia. Kalau turun kena draw pada atas tau. Ambil yang paling bawah. Okay. So, dapat macam tu. Okay, kalau kata tengah tu kan kita kata okay, kita tengok macam ni. Kalau tuan-tuan tengok kan, dia dah sampai ke, kalau ikut ni, dia dah touch ke kawasan yang outermost layer tuan-tuan. Outermost layer ni sangat bagus ya tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan selalunya, kalau down macam ni, dia akan break ke atas lah. Selalu macam tu lah. Kalau kita belajar kan SOP dia kan, dia akan naik balik ke atas dan break ke atas. Dia payah lah nak break ke bawah. Jadi bila dia break ke atas, mana ini satu peluang. Kalau tuan-tuan nampak rejection dekat sini, InsyaAllah dia akan naik balik sampai atas. Jadi kalau tuan-tuan nak draw untuk tuan-tuan nak draw untuk pada saya tuan-tuan nak draw apa ni? Fibonacci. Okey, tuan-tuan boleh tarik dekat kawasan sebab dia ni paling bawah tuan-tuan sebab dia tengah break tau, paling bawah. Kalau kita nak tarik Fibo pun kan tuan-tuan kan, kita kena tarik contoh kat sini dia akan break ke mana kan. Sekarang ni dia sudah break level 100%. Okey, dia dah break level 100% dan insya-Allah dekat area sini kebarangkalian untuk dia nak break tu rendah lah. Sebab apa? Sebab bila correction bila correction ke bawah, dia punya SOP price action so dia akan correction ke bawah, bila correction ke bawah dia punya impulsif akan naik ke atas lah.
selalu akan jadi macam tu. Okey. Bila tuan-tuan dah draw macam ni pun dah kira baik dah. Tuan-tuan buat lagi satu untuk nak dapatkan kawasan baby magneto. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Kita tengok sama-sama lah macam ni sebab dia berada di kawasan ujung tuan-tuan. Kawasan ujung ni kawasan baik yang sebenarnya. Baik, untuk patah balik Baik untuk patah balik, betul Sifai. Okey, so kita akan tukar balik ke H4. Okey. Kadang-kadang ada breakout tu yang kita kena hati-hati Betul Sifai. Kita bagi buy signal, lepas tu dia bagi Dia breakout, itu sangat bahaya kan. Harus tadi baca. Tetapi disebabkan orang kata apa, dia berada di kawasan bawah sekali kawasan magneto kita, kebarangkalian untuk nak bound balik adalah sangat-sangat tinggi lah. Berapa sikit Okey. Walaupun sikit. Okey. So tuan-tuan di sini ada satu area yang saya nak tuan-tuan hati-hati. Pada saya confident dengan apa saya buat dengan price action. Jadi pada tuan-tuan, pada tuan-tuan, dekat area sini tuan-tuan pastikan ada rejection dahulu. Pastikan ada rejection sebab ini kalau dia close dengan biru dia jadi continue mungkin dia akan turun. Betul. Tetapi candle ini belum lagi close di H4, okey? Belum lagi close dan insya-Allah pada saya dia akan jadi candle rejection dan untuk di sini adalah tuan-tuan boleh tarik Fibo sebab kita dah cerita bab Fibo, kita kena tariklah Fibo. Okey, so dia berada di kawasan sini dan insya-Allah pada saya kalau dia dah reject kat sini, so area yang paling mantap, paling comel tuan-tuan adalah area 50% iaitu area baby magneto. Tuan-tuan jangan ambil 50%. 50% ni boleh cantik tuan-tuan boleh letak. Tuan-tuan letak area baby magneto ni. Area baby magneto yang paling ideal adalah 38.2. Ini area yang paling selamat. Walaupun kita kata 50% dia akan sampai betul. Tapi sebab 50% ni atas baby magneto, maka tuan-tuan ambil yang paling selamat. Ambil yang paling selamat. Okey. So untuk tuan-tuan yang nak selamat, tuan-tuan tunggu dia rejection dulu. Alright. Rejection dulu. Okay, so insyaAllah tuan-tuan boleh letak dia punya, kalau 50% pun sampai pakai Fibo pun boleh, tapi pada saya, kalau tuan perasan kan saya cakap, baby magneto berada di bawah 50%, jadi area paling selamat yang tuan-tuan nak letak adalah di area 38.2%. Itu area yang paling selamat. Alright, so kita tarikkan macam ni, sebab kita nak dapatkan dia punya bawah dia tu. Kalau tuan-tuan letak bawah tak apalah. Ini kira kita cerita bab paling selamat lah tuan-tuan. Kalau kena stop loss pun kira halal lah tuan-tuan. Kira halal lah. Kira gentle, kira halal tuan-tuan sebab kita nak bagi profit tinggi gila punya. Dan insya-Allah tuan-tuan ni di sini boleh pergi 50% sebenarnya tuan-tuan. Malah pada saya tuan-tuan dia boleh pergi 100% sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak gentle betul-betul boleh pergi 100%. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di daily tadi correction wave ke bawah, dia punya impulsif selalunya akan ke atas insya-Allah. Kalau ada rejection dekat sini, kalau ada rejection, tuan-tuan hanya perlu buat BE sahaja. Okey, ini kira cerita gentle, kita akan tarik sikit saja. Lebih kurang dalam berapa pip macam tu? 10 pip, 20 pip macam tu lah. 20 pip macam tu kita letak. Memang gentle tuan-tuan, memang terlampau sikit tuan-tuan, tapi tarik sikit lagi. Tarik sikit lagi. Kita bukan apa tuan-tuan, takut ekor dia tu. Bahaya tuan-tuan dengan ekor ni tuan-tuan sebenarnya. Jangan mudah tertipu dengan ekor. Jangan mudah tertipu dengan ekor sebab area 0% ni pun ekor dia kadang-kadang boleh menjadi pelik tuan-tuan. Jadi kita ambil letak sini sebab TP kita boleh letak sampai area 100%. Dan paling cantik adalah tuan-tuan letak di area magnet ni. Sebenarnya area magnet area cantik untuk dia bound balik. Sebab apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan convert pada daily ini tak tahu mana sebenarnya. Dia boleh sebenarnya nak sampai ke magnet tu tak tahu mana pun kalau dia reject kat bawah tu sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok nampak. Kita buat balik kita tunjukkan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan kata apa? Nampak sebenarnya teroni saja tuan-tuan sampai sini. Tak sampai atas pun lagi. Nampak? 161 pun boleh sampai sebenarnya. Tapi kita ambil area yang paling comel adalah area 100% ataupun area kawasan magnet kita. Maka kalau ada rejection dekat sini, insya-Allah tuan-tuan, dia akan naik sampai atas tu. Macam itulah keadaan dia akan jadi macam ni, nampak ni. Dia reject kalau ada macam inilah. Kalau sejarah berulang sampai insya-Allah dia akan sampai ke magnet. InsyaAllah kalau ada macam tu. Okay. So, setakat itu sahajalah tuan-tuan. Setakat itu sahajalah yang boleh kita cerita bab pada hari inilah. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tinggal di ruangan komen. InsyaAllah next week kita akan combine baby magneto dengan teknik-teknik lain pula. Teknik apa tu nak combine? Tuan. Itulah kena tunggu. Itulah cerita dia. Teknik apa rasa kita kena announce pada minggu depan lah. Betul. Kita kena tunggu update dia. Okey, baik. Jadi terima kasih Cik Fuad atas perkongsian ni tadi. Jadi kita diunjung rancangan kepada Cik Fuad lah. Betul. Jadi segala
yang baik daripada Allah SWT dan yang buruk daripada kami berdua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum lah kot. Okey. Kita tadi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Jumpa lagi nanti.